Semua excited. Okay. Okay, selamat petang dan terima kasih kerana joinlah kursus yang dianjurkan secara sukarela ni untuk membantu ahli-ahli unit kimia, rakan-rakan dalam unit kimia untuk mengetahui betapa senangnya untuk menyertai pertandingan inovasi lah. Tapi sebelum kita menyertai pertandingan inovasi ataupun any conference or anything like that, kita kena ada projek inovasi dulu. So untuk buat projek inovasi itu mungkin ada ramai yang mempunyai misconception about making innovation project and to run innovation project, and due to that misconception ramailah yang tidak mau buat projek inovasi and you just continue on with kita punya daily routine lah. Sebenarnya pada pandangan saya sebagai seorang pendidik, tidak kira lah cikgu sekolah kah, pencara metrik kah, pencara IPG kah, pencara IAB kah, one of the good thing of our profession is dia bagi kita ruang untuk menjadi kreatif dan untuk menjadi inovatif, dan kita boleh gunalah peluang dan ruang ni untuk explore our creative side and innovative side. Cuma malangnya dari apa yang saya pernah sembang dengan orang kawan-kawan, orang luar, guru-guru atau pensyarah-pensyarah yang mau buat inovasi tapi tidak berpeluang buat inovasi, one of the greatest hindrance adalah perasaan takut itulah, dan takut dan juga mungkin sebab mereka tidak faham, orang takut buat sesuatu benda ataupun orang takut kepada sesuatu benda tu disebabkan orang tidak faham betul-betul benda tu sebenarnya. So mungkin kalau kita faham macam mana senangnya untuk buat inovasi, I hope by the end of the session akan ramailah atau akan banyaklah projek-projek inovasi yang akan dibangunkanlah at least dalam unit kimia. Okey, kita mulakan dulu dengan struktur perkongsian saya pada petang hari ini. Dia lebih kepada perkongsian saya sebagai seorang yang pernah buat projek inovasi bersama dengan orang-orang yang lain lah. So I will avoid quite a lot of technical stuff. Saya tidak akan bincang perkataan-perkataan ataupun terma-terma yang technical about innovation. So it's more towards something yang easy to be digested. So basically session pada petang hari ini kita bagi kepada 40-20 lah. 40 minit to 30 minutes itu saya akan share what I think it's important and what I think it's interesting about innovation project dan juga menyertai pertandingan inovasi. Dan the other remaining 20 minutes or 15 minutes saya buka ruang untuk rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan unit untuk tanya soalan lah. So bila you tanya soalan, kita akan lebih tahu what are the things yang bukan menghantui fikiran kan, yang kamu tertanya-tanya about innovation kan. Okay, so kita mengimbau kembali kejayaan unit kimia, at least di dalam pertandingan inovasi. Kita ada R&D, kita ada PLC, kita ada KIK. Tapi yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekarang, rakan-rakan unit, ini adalah kejayaan unit kita lah di dalam pertandingan inovasi dari tahun 2018 sampai sekarang. Saya ambil tahun 2018 sebab sepanjang pengetahuan saya lah, sepanjang saya bekerja di Metrik Labuan dari tahun 2010, I don't know before 2010, tapi saya pernah dengar ada beberapa projek inovasi dijalankan. Tapi dari tahun 2010 sampai 2018-17 macam itulah, penyertaan ahli unit dalam pertandingan inovasi itu tidak begitu rancak lah masa tu. Tapi dari tahun 2018, actually dari tahun 2016-17 lagi ada ahli unit kita yang terlibat dengan kumpulan-kumpulan KIK. Tapi specifically untuk hanya kumpulan dari unit kimia yang menyertai pertandingan inovasi pada tahun 2018 hingga kini, bagi peringkat kebangsaan, inilah apa yang kita telah capai lah. Kita pernah dapat Best Innovation Award, anugerah inovasi terbaik, anugerah pempamer terbaik, anugerah platinum adalah anugerah yang tertinggi juga. Kadang-kadang pertandingan tu dia akan ada diamond, gold, silver and bronze. So kalau pertandingan tu dia ada sampai anugerah platinum ataupun anugerah diamond and so on, ataupun ada satu lagi tu saya lupa dah. Itu adalah award yang paling tinggi lah. So unit kita pun pernah dapat juga award ni, ada 2 platinum awards, and
anugerah emas ada 7 dan juga silver award tu ada dalam 6 lah. Ini dalam 2 tahun ni sahaja, tidak campur dari tahun 2021, dan I think pada tahun 2021 ni, pada bulan Mac nanti kita akan mendengar lagi beberapa berita baik daripada unit kimia. Okay, hopefully. So akan tambah lagi lah kita punya kejayaan ni dalam pertandingan inovasi. Ingat, ini cuma pertandingan inovasi. Ini belum campur lagi kejayaan unit bagi R&D, ada PLC lagi, ada KIK. So in terms of kejayaan dan penyertaan, unit kita ni it's not bad lah. I think kita ni quite okay lah. We are doing a very good job lah. And apart from that, kita juga telah menempa banyak kejayaan pada peringkat antarabangsa. So actually unit kita ni okay lah. It's not yang macam biasa-biasa juga. Kita dah ada recognition pada peringkat antarabangsa, tapi pertandingan yang dianjurkan dalam negara. So the next fasa mungkin ada ahli-ahli unit yang boleh mencabar diri untuk menyertai pertandingan inovasi peringkat antarabangsa yang dianjurkan di luar negara. Mungkin itu jadi salah satu lagi lah yang kita perlu capai. So yang tu kita belum capai lagi. Tapi peringkat antarabangsa dalam negara ni kita dah dapat best award, okay, dapat tempat kedua lah, ada 1 kita dah dapat. Gold kita ada 3 dan silver tu ada 3 lah. So ini just to give you an overview kejayaan unit dan just to give you some, hopefully give you some motivation to do innovation, to be part of this kejayaan lah. So next adalah yang ni, inovasi, R&D, PLC ataupun KIK. Ini adalah terma-terma yang selalu orang tertanya-tanya, apa beza inovasi, apa beza inovasi dengan R&D, apa beza R&D dengan PLC, apa beza PLC dengan KIK, kalau banding KIK dengan inovasi, apa pula beza dia. Actually, keempat benda ni, dia adalah berkaitan, okay? Dia adalah berkaitan, cuma yang berbeza tu cara kita laksanakan projek tu. Contoh, kalau kita ada satu inovasi, benda lah yang kita inovasikan, kita dah ada benda tu kita boleh bawa dia ke pertandingan inovasi. Okay, itu ada cara dia juga, cara dia di pertandingan tu lain sikit. Kita boleh juga buat inovasi tu sebagai projek R&D. So itu cuma kita akan ubah cara laporan dia tu sajalah. So laporan R&D ni usually dia akan lebih technical dan dia lebih writing intensive lah. So you kena pandai menulis, menulis secara ilmiah untuk R&D. Sama juga dengan PLC. Cuma PLC ni dia emphasize on berkumpulan sebab dia dalam community kan. Kalau R&D tu kita boleh buat seorang lagi. KIK tu dia macam inovasi tapi dia punya pelaporan itu lebih intensif daripada R&D, lebih intensif daripada PLC dan cara dia kita execute project tu pun lebih detail kalau untuk KIK. So untuk perbezaan antara inovasi, R&D, PLC, KIK tu secara kasarnya macam tu lah. Okay? Tapi what about inovasi? Pada petang hari ini kita cuma akan fokus on inovasi dululah. So kalau ada kesempatan yang lain nanti in the future kita akan cuba bincangkan juga macam mana nak buat R&D sebab R&D ni dia adalah writing intensive. So kita perlu juga ada skill untuk menulis. Okay, PLC tu pun mungkin kita boleh cuba hari yang lain dan juga KIK lah. So ketiga-tiga jenis pertandingan ni ataupun jenis perkongsian ilmu ni, R&D, PLC, KIK, yang ini memerlukan masa yang lebih panjang dan lebih intensif sebab dia lebih teknikal. Okay, kalau inovasi macam mana pula? Inovasi pada pandangan saya dan sebenarnya benda ni betul, kalau kita mau menyertai pertandingan inovasi, dia lebih mudah, lebih senang dan selalunya pengiktirafan dia tu lebih gah. Kenapa lebih gah? Sebab bila you menyertai pertandingan inovasi, kalau kamu menang contohlah anugerah gangsa, perak, emas, platinum, best innovation, kemenangan tu kita boleh, dia rasa lebih macam lebih gah lah, lebih grand. Okay, usually kalau convention R&D dia jarang bagi paper terbaik, okay, anugerah emas, jarang. Kalau ada, tidak selalu. Usually once you bentang, that's it. Kamu akan dapat satu sijil pembentang lah. Kamu akan dapat sijil pembentang. Kalau penganjur tu dia nak buat anugerah paper terbaik, dia boleh buat. Tapi bukan selalu. Kalau pertandingan inovasi, itu menjadi kebiasaan. You join pertandingan inovasi, dia akan bagi
pengiktirafan lah sama ada you punya projek itu layak untuk mendapat anugerah gangsa, perak ataupun emas ataupun even platinum ataupun diamond, depend lah apa yang dia nak buat. Tapi yang paling standard tu dia bagi anugerah gangsa, perak dan juga emas lah. So that's why bagi saya pertandingan inovasi ni sudahlah dia lebih senang. Dia lebih senang daripada melaksanakan R&D, melaksanakan PLC dengan KIK. Bila kita join pertandingan inovasi, pelaporan dia pun lebih senang, lebih ringkas dan dia punya ROI tu, ROI adalah return of investment. Return of investment tu hadiah tu lah. Kalau kita menang emas, maksudnya ROI dia tu sangat-sangat bagus sangat. So if you menang gold, you rasa grand dia tu lebih hebat lagi lah. So that's why bagi saya mungkin kita boleh fokus on menyertai pertandingan inovasi dulu. Sebab yang ni dia agak ringan-ringan, penulisan dia tu tidak begitu seintensif R&D ataupun PLC. Dan dia it's quite fun lah. It's quite fun. Okay? So kenapa ramai orang yang tak nak join inovasi walaupun dia ini senang, walaupun dia menyeronokkan? Ini disebabkan oleh our fear. Okay? Ada banyak orang yang rasa takut untuk jalankan inovasi. Takutnya bukan dia takut macam takut macam mana? Dia just tak tahu macam nak jalankan. Okay? Because they don't understand macam mana inovasi ni boleh dijalankan. Dorang tengok projek-projek inovasi yang sangat yang sangat grand, yang sangat nampak pun macam mana dorang buat benda ni. So dorang takut. Saya pun pernah mengalami benda yang sama. So bila tengok cikgu-cikgu sekolah ataupun pensyarah-pensyarah yang lain ataupun pendidik yang lain, bila dorang buat projek inovasi itu sampai menang anugerah itulah inilah, dan bila kita tengok, kita pun rasa macam bolehkah saya buat benda ni? Adakah saya hebat cikgu ni untuk buat benda ni? Sebenarnya bila kita join pertandingan inovasi, then we understand projek yang kita boleh buat itu sangat senang. Dan kebanyakan guru-guru yang berjaya atau pendidik yang berjaya buat projek inovasi dan menang banyak anugerah, dorang fokus on menyelesaikan masalah dalam bilik darjah masing-masing. Dorang tak fikir pun yang macam, I want to solve masalah pendidikan negara. Tidak. They don't think that far, walaupun itu menjadi asas sebagai seorang pendidik. Tapi dorang berfokuskan kepada penyelesaian masalah yang apa ada di hadapan mata lah, apa yang dorang sudah detect di dalam classroom dorang tu, itulah masalah yang dorang nak selesaikan. Dan macam mana cara nak selesaikan? Dorang buatlah inovasi-inovasi yang tertentu. So bila dah buat inovasi yang a specific innovation to solve a problem, dorang laporkan, dorang buat satu pelaporan yang ringkas, dorang kumpul data, dan data ni dia susun cantik-cantik dalam bentuk PowerPoint. Nanti saya akan tunjukkanlah cara buat laporan inovasi yang sangat ringkas. Okay, I think semua boleh buat, dan data presentation yang sangat ringkas juga semua boleh buat. So benda-benda ini yang guru-guru ni buat. First, dorang try to solve the problem in the classroom, and then sudah solve problem tu, then dorang presentkan dapatan dorang tu di pertandingan inovasi, dan kemudiannya menang anugerah. That's all. So sebenarnya there's nothing to be afraid of bila kita nak buat inovasi. Saya ingat masa saya join pertandingan inovasi di UKM, I think I've told this story to a few of my friends before. I was so amazed by this one teacher. Dia buat satu inovasi cuma menggunakan straw yang kita guna minum hari-hari tu. Dia guna straw untuk ajar anatomi cacing kepada kanak-kanak orang asli di tempat dia mengajar tu lah. Dan dia menang anugerah gold masa tu. Padahal inovasi dia tu sangat simple. Tidak mengeluarkan kos yang tinggi, tidak memerlukan tenaga kepakaran yang tinggi, cuma memerlukan inisiatif. Dia nampak straw tu, dia fikir sikit, macam ni kita nak ubah straw ni untuk jadikan satu inovasi yang mudah untuk ajar anatomi cacing kepada orang yang belum faham pasal anatomi cacing. Dia implementkan benda tu, dia kumpul data tu lah pre and post punya data ataupun feedback data daripada student dia tu, dia presentkan di pertandingan inovasi dan dia menang gold. So it's a very simple thing macam tu yang kita boleh buat. Tidak semestinya kita perlu fikir yang, perlukah kita buat apps yang hebat-hebat, perlukah kita buat benda yang macam machine yang can help with the student dengan
formula ataupun to solve a problem and so on. Sebenarnya tidak perlu pun fikir sejauh yang itu. Kalau nak fikir sejauh yang itu, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau pemikiran itu menakutkan kamu, tidak perlu ke sana dulu. Just think about what is going on to your student. Kalau student tu tidak faham, seorang atau dua orang student tu dia susah sangat nak faham. Contoh, integrated rate equation. Fikirkanlah cara yang paling simple untuk buat dia rasa faham. Dan benda tu kita sudah boleh dokumentkan sebagai satu inovasi lah. So ini adalah I think hindrance yang paling utama, dan saya harap selepas habisnya perkongsian saya pada petang hari ini akan kuranglah the fear, and ataupun kalau hilang tu lebih baik lagi lah. So ini yang saya bagi tahu tadi, kalau kita tak boleh ubah the world, okay, memang kita tak boleh ubah the world, tapi what can we change adalah the person's world, okay? Kita boleh ubah student kita punya world view. Kita boleh ubah macam mana dia what is the perspective of the student on chemistry, for example. Apa perspektif dia terhadap subtopik yang tertentu. Sebab dalam kimia ni kita ada banyak subtopik, dan tidak semestinya semua subtopik tu student akan suka kan. Mungkin ada certain student dia tak suka subtopik yang ini. So kita nak ubah perspektif yang itu, dia punya world view on that. So tidak perlulah kita fikir terlalu jauh. In the end, kita rasa macam kita tidak mampu. So bila kita tidak mampu buat benda tu pula yang menyebabkan kita tak nak buat benda-benda yang bagus seperti inovasi and so on lah. So like I said, kita fikirkan dulu apa yang berlaku di dalam bilik darjah. Mungkin at this point, kita dah banyak tahu masalah. I believe we have. Sebab bila kita kumpul-kumpul di MP, di Aras 2 tu, di kafe, kita akan sentiasa cakap pasal, student saya tidak faham lah ni. Student saya pegang biuret pun tak pandai. Sudah SEM 2 pun, biuret pun masih tak faham lagi. Pipet pun masih tidak kenal lagi. Baca ukuran tu masih tak pandai lagi. So itu adalah masalah-masalah actually yang kita sudah identify, okay? Yang kita sentiasa bincang with our friend, yang kita sentiasa bermonolog maybe with ourselves, ataupun yang kita sentiasa catat dalam kita punya RIH. So benda tu kita boleh cari which of the problem yang kita boleh selesaikan dengan idea inovasi. So fikirkan dulu apakah masalah yang ada dalam PDP kita sendirilah. So itu adalah the first step dalam pemikiran inovasi. Tidak perlu fikir, mau buat mesin yang ni tu. Tidak, kita fikir dulu, ini masalah yang ini, so I want to do something and I'm gonna do it and I want to document it lah. But before that, the reason kenapa, like I said just now, kenapa orang tidak faham mengenai inovasi dan juga, okay, on your slide apa sudah? Is it invention innovation? Yeah, okay. Invention innovation. Alright, so invention innovation. Kenapa orang serasa takut? Sebab kadang-kadang ada orang ni dia salah faham antara inovasi dan juga penciptaan, invention dan innovation. Ada yang fikir macam, innovation ni, kita kena buat sesuatu yang totally new. Tidak. It's a completely different thing. Okay, invention tu yang kita buat something new. Okay, dan di dalam pendidikan PDP, jarang sekali kita akan ada invention. Invention itu it's totally new. Usually kita akan start dengan kajian macam R&D lah. Okay, di sana R&D akan masuk. R&D usually dia cuba cari satu cara untuk menginvent sesuatu yang baru lah. Itu invention. That's why dalam pendidikan kita emphasize on innovation. Sebab innovation ni semua orang boleh buat. Kenapa semua orang boleh buat? Sebab innovation maksud dia kita ambil kaedah ataupun benda yang sedia ada tu, kita cuma tambah baik. Contoh macam mana? Cara mengajar FAIL lah, yang macam Mr. Rozami share kan, yang FAIEL. Itu adalah cara sedia ada, semua orang sudah guna. So macam mana cara yang lain ataupun macam mana cara kita mau ubah suai cara penyampaian FAIL tu untuk lebih menarik dan lebih efektif. Itu maksudnya innovation. Kita ambil benda yang sedia ada, kita cuma tambah spare parts ataupun kita tambah benda-benda yang tambahan tu untuk jadikan dia sebuah innovation yang lain. So that's why innovation is easier. Sebab kita sudah ada benchmark, kita sudah ada benda yang mungkin kita boleh guna pakai dan kita perbaharui. Okay?
tidak perlu fikir pasal kita nak buat benda yang totally new baru kita boleh join pertandingan. Tidak. It's all about innovation and invention. If you look at down here, I really like the picture about roda ni lah. Ini adalah representation of what invention and innovation is. Okay, invention tu contohnya roda yang terawal sekali. Mungkin ada orang purbakala tu terfikir, I don't know how dia terfikirkan, mungkin by chance ataupun by trial and error, terinvent lah roda yang pertama daripada batu. But from there, manusia start to innovate. So they innovate, jadilah lagi yang lebih bertambah baik. Tapi dasarnya adalah roda. Tapi roda tu ditambah baik. Dan sekarang ni, kalau kamu Google, kita ada tayar roda, bukan tayar roda, yang sudah tidak menggunakan angin. Okay, the airless, apa dia panggil lah? Airless tire lah. So the innovation is keep going from the invention. So tidak perlu fikir yang you want to invent, but instead of you want to invent, you try to innovate. Okay, so bila kita fikir cara macam tu, at least the fear that I was talking about just now tu boleh hilang lah. So itu adalah asas dia untuk kita buat inovasi. So untuk membuat inovasi tadi pun saya sudah bincang tadi. First you have to think about the problem. Okay, cari dulu apa problem yang kita nak solve. Sudah dapat cari problem yang nak solve, baru kita fikirkan solution dia tu. Solution dia tu macam mana? Solution tu adalah innovation tu lah. Kita boleh trial and error. Kita fikir, kita bincang. Mungkin kalau kita buat satu team inovasi tu, kita bolehlah brainstorm. Kita boleh brainstorm, kita try to solve problem, let's say dalam organic chemistry, for example. Macam mana kita mau buat student boleh hafal functional group, sejam kita ajar, jam yang seterusnya semua boleh hafal. Maybe lah contoh macam tu. Sebab usually student ada masalah dengan dia punya retention ability on functional group contohnya. So itulah problem yang kita mau selesaikan melalui solution dia tu. Kita buatlah dalam satu group, kita buat brainstorm. Okay, speaking about the solution phase over here, kita boleh ataupun secara solo, tidak ada masalah. If you want to do it on your own, mungkin the workload is gonna be even greater lah sebab you have to think about how to execute, you have to think about how you gonna improve the idea and so on. So itu dia punya pro and cons lah. Cumanya kalau kita bergerak secara solo dalam projek inovasi ni, mungkin dia lebih cepat, mungkin dia lebih because you are controlling the whole thing on your own. So mungkin perjalanan projek itu akan lebih cepat, mungkin perjalanan projek itu akan lebih outcome dia tu akan lebih cepat dapat lah. Tapi dia punya downside dia tu mungkin you akan rasa lagi stress sebab you perlu masa untuk juggle all these things. You want to go to the class, you want to do other stuff lagi, and then you have to think about your project lagi. So my suggestions, buat group yang kecil lah. Kalau rasa buat seorang-seorang tu susah, it's better for you to have a group. Jangan terlalu besar. Kalau group kamu tu dalam 9 atau 7 atau 8 orang, masalah dia adalah bila group tu ramai, it's very difficult for you to, for the ketua to organize ataupun to control the ahli dalam group. Because saya ada pengalaman bekerja dalam group yang besar, dan bila bekerja dalam group yang besar, you have to deal with a lot of people's punya different attitude and different opinion lah. So it's a bit difficult lah. So the keputusan untuk mengambil satu-satu jalan, or whether you want to do A, B, C, and D tu kadang-kadang akan jadi agak lama bila kumpulan tu akan terlalu besar. So my suggestions, maybe dalam group of 3, group of 4, the max is 5 lah ataupun 4. Okay? Kalau group tu terlalu besar, nanti bila you join pertandingan pun susah juga. You have to decide pula, siapa yang mau join pertandingan ni. Sebab nanti dalam sijil tu, dia tidak akan bagi sijil. Usually pertandingan inovasi, bila you dapat sijil kan, dia bukan bagi sijil tu, dia print satu-satu nama tau. Dia akan print semua ahli punya nama tu dalam satu sijil. So bayangkan kalau ada 9 nama, macam mana dia nak print semua dalam satu tu. So kadang-kadang dia akan call, dia akan tanya, bolehkah you just give us 4 names ataupun 5 names. Dan usually bila kita join pertandingan inovasi, you isi borang, dia akan bagi limit. Mungkin 4 orang, 5 orang. So benda-benda ni akan menyebabkan berlakunya drama dalam kumpulan. If you believe it or not, even the most
level-headed person pun boleh menimbulkan drama when it comes to this kind of situation lah. So untuk mengelakkan daripada situasi ini berlaku di dalam kumpulan inovasi, my suggestions, I highly suggest 4 atau 5 orang lah. 4 atau 5 orang tu sudah macam maksimum lah tu. Kalau boleh lebih kecil daripada tu ataupun 3, itu should be okay lah. So itu untuk parts grouping tu lah masa kita buat solution. And then after you have solved the process, solve the problem yang kita dah identify tadi dalam kelas tu, we're gonna move on to success. Success ni merujuk kepada kejayaan kita untuk solve the problem, kejayaan kita untuk menyiapkan penulisan inovasi tu dan juga menyertai pertandingan inovasi dan menang anugerah. So bila kita dah menang anugerah, what is the impact actually? The impact is impact dia kepada kerjaya kita sebagai seorang pensyarah lah, it's good for your TBBK, it's good for your resume, dan bagi yang berhasrat untuk apply, if you want to apply GC, benda-benda ni yang dia akan tengok. It's good for us to have a very good IPPA. Okay, IPPA tu penting, okay, bukan tak penting, tapi bila kita nak apply GC ataupun nak apply TBBK, guru cemerlang, dia akan ada satu bahagian pada borang tu, dia akan tanya inovasi tu ada join ke tidak, ada buat ke tidak, R&D tu ada buat ke tidak, PLC tu ada buat ke tidak. So benda-benda ni akan support you punya professional development lah. So that's why innovation tu sebenarnya it's good not only for the student yang ada problem, yang you want to solve the problem and then you want to help them out, it's also good for your professional development. Itu satu. Second, when we tell our success story to the college, to other people, benda-benda ni akan jadi satu inspirasi. Dia akan jadi satu inspirasi dan automatically orang lain pun akan mau buat dan cuba buat. Dan benda ni saya sudah experience first hand. Bila ada pensyarah yang personally came to me and they said because of dulu kumpulan BAS kan banyak yang buat kejayaan tu, dia beritahu because of the kejayaan-kejayaan ni lah diorang cuba buat projek dan projek tu pun sekarang sudah berjaya and so on. So it's a good thing to hear lah yang what we are doing and what we have done, dia ada satu ripple effect, okay, inspiration tu kepada orang lain dan orang lain pun akan buat. So apa yang kita buat dalam inovasi dari awal sampai habis, so actually the whole process is going to be meaningful. Okay, so kita akan tengok pula yang ini, another 10 minutes. So macam mana kita nak buat idea inovasi itu sebenarnya? Tadi saya dah bagi tahu kita kena start dengan project innovation kan. Kita kena start satu project, kita perbaiki kita punya practice yang sedia ada tu ataupun cara kita menyampaikan satu benda yang sedia ada tu dengan cara, one of the ways is dengan cara inilah. Ini adalah cara yang paling popular, iaitu Scamper. I think ramai yang dah pernah dengar terma ni, Scamper. Ini adalah satu bukan formula tapi dia satu guideline macam mana kita nak buat satu innovation. So contoh kita ada satu pendekatan, okay, ada pendekatan A lah ataupun kita ada satu benda A, okay. Dan benda A itu sudah sedia ada dan benda A itu sudah selalu diguna pakai oleh pensyarah. Tapi bila kita guna benda A itu untuk ajar student, rupanya untuk beberapa student dalam kelas kita tu tidak berhasil pula. Okay, teknik A ataupun benda ini itu tidak, efek dia tidak tersampai dengan student-student yang dalam kelas kita tu. So, kita perlu ubah sesuai idea ataupun pendekatan A ni. So, cara dia macam mana? Kita boleh berpandukan kepada Scamper lah. Scamper tu stands for, mungkin kita mau substitute something on that benda maybe, or maybe you want to combine intervention A tu dengan intervention yang sedia ada yang lain, kita combinekan dia dan jadikan satu innovation yang baru pun boleh juga. Ataupun kita nak modify, kita mau magnify, kita mau besarkan dia lagi, kita mau kecilkan lagi. Ini cara kita berfikir lah. So ini bila kita besarkan sesuatu tu, kita kecilkan sesuatu tu, itu sudah dikira satu innovation juga. Ataupun kita nak put it to another use, okay. Contoh put to another use, satu innovation yang contohlah innovation kitab semula lah. Usually ini popular dalam field of kitab semula kan. Contoh kita ada kerusi yang rosak. So kerusi yang rosak tu kita boleh ubah dia jadi rak contohnya, ataupun kita jadikan dia satu innovation yang lain contohnya. So itu pun boleh juga, ataupun kita nak eliminate ataupun kita nak rearrange. So kita boleh berpandukan
Scamper ni, if you want to build your innovation. Tidak semestinya kita guna Scamper all the time. Tapi kalau macam kita mengalami satu roadblock ataupun blockage dalam kita punya pemikiran tu untuk membangunkan satu inovasi, Scamper is one of the good way to start lah and to use. Ada banyak cara lain lagi. Kita ada design thinking, kita ada blue ocean strategy, kita ada satu lagi tu, lupa dah, tapi benda-benda ni yang kita boleh gunakan. Kita ada starbursting, kita ada brainstorming juga. Ini cara-cara yang lain lagi lah untuk cara kita buat satu innovation. So bolehlah, mungkin benda ni kita boleh praktikkan nanti bila tuan-tuan dan puan-puan mau start sudah buat innovation selepas kursus ni nanti, hopefully bolehlah try guna kaedah Scamper ni lah, pemikiran Scamper ni. Okay, contoh macam yang ni lah. Kita ada beberapa contoh. Kalau kamu tengok cikgu ni, yang cikgu berpakaian pink, cikgu di sebelah ni, ini sekarang sudah jadi selebriti. I think semua kenal cikgu ni. Dia dah jadi selebriti cikgu dah di Malaysia. Dan kalau kamu tengok, cikgu ni dia buat jadual berkala bertulis katanya. Bertutup, tapi lupa dapat. Dan kalau kamu tengok, dia cuma guna manila card yang boleh dibeli di kedai, dan mungkin I think ini adalah penutup botol. Ini adalah penutup botol dan dia buat dalam bentuk periodic table lah. Dan dia join pertandingan. So, dia boleh join pertandingan. So, benda-benda macam begini, boleh dikira sebagai satu projek inovasi lah. Dan kita jangan pandang rendah dengan projek, guna kertas manila card je. Mungkin pada pandangan kasar tu mungkin tidak nampak begitu gah, tapi kalau kita pergi ke bus cikgu ni, mungkin disebabkan inovasi ni, student dia dari yang tidak pandai jadual berkala tu jadi sangat-sangat pandai jadual berkala. Maybe lah, kita tidak tahu. Sebab lain orang, mungkin cara dia respon kepada sesuatu pendekatan tu akan berlainan. So ini adalah salah satu contoh penggunaan Scamper lah. Kalau kamu tengok, dia guna penutup botol kan. So penutup botol tu telah di-put to another use. Asal kegunaan penutup botol tu adalah untuk menutup botol. Tapi cikgu ni dia buat apa? Dia buat untuk jadi jadual berkala yang lebih 3D looking, yang lebih menarik minat pelajar dia lah. Mungkin pelajar dia rasa bosan tengok periodic table yang printed black and white, tidak 3D, dia dah guna apps tapi apps pun flat. Kalau dia buat yang macam ni, this one is lebih menarik, lebih maujud. Maujud tu adalah perkataan Arab yang bermaksud boleh dipegang lah, tangible. Okay, so ini adalah innovation yang maujud. Student boleh pegang, student boleh rasa, so dia punya senses tu pun becoming alive lah. So ini contoh-contoh penggunaan pemikiran Scamper. It's very easy sebenarnya, tidak susah. Okay, so satu contoh lagi adalah yang ini. Ini pun kimia juga. Very easy, innovation. Dia ada card, dia ada, I don't know, I think dia pasang-pasangkan card maybe. So ini adalah CF set, apparently adalah CF set. And I don't even know how it works. Tapi bila kita tengok, benda ni banyak mengaplikasikan Scamper jugalah. Dia ada put to another use, dia modify, dia magnify, okay, macam tulisan ni dia magnify, dia lagi besar, apa lagi? Dia maybe eliminate certain things. I don't know what's going on over here, but you can say dia ada perkataan permainan tu. Maksudnya dia jadi satu game. So dalam game tu, itu adalah adapt, okay? Dia adapt pemikiran gamification di dalam pembelajaran kimia. So dia jadi satu innovation lah. So innovation macam ni, I think it's quite easy and it's quite popular jugalah dalam kalangan cikgu yang ikut pertandingan inovasi. Satu contoh lagi adalah yang ni pun sama juga. Apa yang dia apply sekarang, dia magnifykan pula. Dia magnifykan dadu tu. Dadu tu jadi lebih besar daripada dadu yang sedia ada. Itu pun sudah dikira inovasi. Mungkin ada reason dia, kenapa cikgu nak buat dadu yang begini besar. Mungkin dia berkata, kalau lagi besar, lagi menarik minat pelajar dia. Okay, so itu ada dia punya reason dia tersendirilah. Dan what's going on the floor over here, ini I'm not really sure what's going on. But then again, kita nampak ini pembelajaran secara kinestetik lah. Because mungkin student akan bergerak, student akan interact with the innovation and so on. So ini adalah contoh-contoh inovasi yang selalu dibawa dalam pertandingan. Okay? So dia tidak semestinya benda yang tangible, kita boleh buat juga flowchart.
contoh macam yang bus buat hari tu, dia tidak ada benda yang tangible pun kami buat. Dia tu cuma satu proses pembelajaran. Kita cuma bagi tahu macam mana student tu boleh buat benda tu. Itu pun boleh juga. Itu kita panggil innovation yang secara kita bagi tahu lah, okay, kalau nak buat benda ni, apa kita buat, so kita listkan lah, kita tulis dalam bentuk satu modul, okay, dalam satu modul, dan modul tu kita jadikan satu innovation tu, itu pun boleh juga, tidak ada masalah. So inilah contohnya. Okay, so about the one more thing yang I want to share is yang menjadi kerisauan semua orang, dan sepatutnya tidak perlu risau pun, adalah part data. Okay, ramai yang tanya, data ni kalau kita ikut innovation, perlukah kita buat SPSS? SPSS tu tahu-tahulah kan, kita kena guna yang t-test, ramai yang tidak faham macam cara nak guna benda tu semua, dan benda tu yang juga menyebabkan orang takut untuk join pertandingan inovasi. Tapi dalam pertandingan inovasi, sebenarnya tidak perlu pun kita pakar dalam software SPSS contohnya. It's enough kita banding pre-test dan juga post-test markah student tu. Ini adalah data deskriptif lah. Dia bukan inferential data, dia deskriptif. So, you buat pre-test sebelum inovasi, macam mana performance budak tu kita record, dan selepas inovasi tu, macam mana performance budak tu kita record. So, ini adalah contoh slide daripada kumpulan Inobi lah, daripada My Mama Vono yang saya dengan Kak Biba hari tu. Ini adalah projek Kak Biba buat. So apa yang Kak Biba buat di sini, dia tidak buat pun SPSS. It's a very simple approach, but it's very elegant approach. Kita banding pre-test dengan post-test, kita nampaklah innovation yang Kak Biba buat tu berkesan untuk kelas dia. Okay? Sebab Kak Biba dia argue apa yang dia buat ini adalah untuk kajian tindakan. So bila kajian tindakan, it's enough lah untuk kita bandingkan dia punya pencapaian sebelum dan selepas inovasi. Kalau nak buat SPSS, boleh, tidak ada masalah. If you want to see whether pencapaian itu signifikan ataupun tidak, itu tidak ada masalah. Tapi tidak menjadi satu keperluan lah untuk pertandingan inovasi. Kalau ada bukti keberkesanan projek tu, dah cukup. Boleh sampaikan dalam bentuk data yang macam ni lah. Ataupun boleh juga kita bagi dalam bentuk perception. Perception ni kita tanyalah student, what do you think about the innovation? Do you think the innovation help you with so and so and so? Itu kita boleh tanyalah. Dan student akan rating lah. Mungkin dia rating agree, disagree, very disagree. So kita presentkan data tu macam ni. It's a very simple data presentation. Dia tidak memerlukan pun kepakaran statistical analysis. Kita just ambil kira berapa ramai yang bagi tahu agree. 77.8%. Kita bagi tahu lah berapa ramai yang agree untuk yang statement yang di bawah ni. 88.9%. Kita bagi tahu sajalah. Kita tidak perlu pun buat lagi benda-benda yang lebih advance for innovation. Cukup if we have all this, mungkin student perception dengan pencapaian student tu, kita sudah siap untuk menyertai pertandingan inovasi. Itu asas dia sudah ada sudah. Dan boleh sudah pergi bertanding, and hopefully at least boleh menang bronze medal lah. So data tu tidak perlulah terlalu advance sangat. Dan for your information, I think you have known this already. Projek Kak Biba yang Kak Biba buat ni, it's a very simple project, very easy to be done, but it's very effective. Apa yang Kak Biba buat, dia ajar student macam mana nak buat kad My Mama Vono, dan Kak Biba dia bagi mnemonic dulu, and then dia beritahu apa tu ma, mo, vo, and no, dan dia minta lah student tu buat kad My Mama Vono mereka masing-masing. Dan ini apa yang Kak Biba buat, tidak ada sesuatu yang maujud. Okay? Kak Biba bukan buat sesuatu yang tangible, tapi Kak Biba bagi idea kepada student dia tu, macam mana dia punya, apa ringkasan dia tu, apa mnemonic yang mudah untuk mengingati mass, mole, volume and number of particle. Okay, sekarang Kak Biba minta pula student dia buat pula kad My Mama Vono dia sendiri. So, projek ini berkesan, dan projek ini juga telah diiktiraf, dan syukur telah menang 2 anugerah perak di peringkat kebangsaan, dan juga telah menang anugerah tertinggi di peringkat kebangsaan, Platinum Award di Selangor lah tahun lepas.
So as you can see, projek yang mudah seperti inilah yang kita cari actually. Okay, yang tidak terlalu rumit, yang tidak terlalu complicated, yang penting efek dia tu sampai dan mudah untuk diaplikasikan oleh guru-guru lain, oleh pensyarah-pensyarah yang lain. Dan cara kita sampaikan data pun mudah juga, tidak begitu susah. So tidak perlu risaulah. Kalau kita tengok grup yang lain pula, contoh macam Alexinova pun sama juga. Pendekatan untuk menyampaikan data, kita guna perception. Ini adalah slide daripada kumpulan Alexinova lah untuk projek Alexinova. Sama juga, kita minta statement student bagi tahu dia strongly agree ke tidak, disagree ke tidak. Dan dia baca statement ni selepas dia menjalani intervention tu. Dan kita paparkanlah apa yang dapatan yang kita dapat. So tidak perlu pun buat analisis yang terlalu advance. Dan boleh juga kalau saya ambil contoh kumpulan BAS hari tu, apa yang kami guna buat analisis yang terlalu advance. Dan boleh juga kalau saya ambil contoh kumpulan BAS hari itu, apa yang kami guna untuk kumpulan BAS, it's even more non-numerical, non-mathematical approach. Kita buat kualitatif, okay? Pendekatan yang lebih kualitatif. Kita minta student tu bagi feedback, okay? Dia tulis mini journal dan dari mini journal tu lah kami cuba detect apa keywords yang pop up, okay? Dan from there kami dapat kumpul, daripada this bundle of feedback, rupanya student thought about creative thinking contohnya, dia thought about critical thinking yang contohnya. So data-data ni pun boleh juga. So bagi yang tidak minat dengan graph ataupun nombor and so on, kita boleh guna approach seperti ini. Sebab data ini bagi kami masa tu lebih organik, lebih macam mana kita, dia lebih menggambarkan apa student tu fikirlah. Sebab tulisan ni kita tak boleh palsukan kan. Nombor, data kuantitatif tu, ada possibility kita boleh manipulate data tu untuk nampakkan dia mungkin lebih signifikan and so on. Tapi kalau ada data seperti ini, bila juri nampak ni, dia akan nampak, ya betul lah sebab ini memang student lah yang cakap, sebab student yang tulis, sebab tulisan dia tu semua lain-lain kan, bukannya tulisan yang sama kan. So itu salah satu kelebihan data kualitatif lah. Dia, in my opinion, sometimes it's even more convincing. So tidak perlu risau pasal pengumpulan data tu. Macam mana data yang kita nak buat. Dan pengumpulan data ni depends on project yang kamu nak buat tu lah. Sama ada you want to do in terms of mastery, okay, in subtopic. Kalau itu kita perlu buat pre and post lah and so on. Untuk pengumpulan data kuantitatif, kualitatif, itu kita akan cuba buat satu lagi sesi yang akan datang sebab untuk bincang dan untuk ajar mungkin cara pengumpulan data kualitatif dan cara untuk kita buat coding tu, dia perlu satu masa yang lain lagi lah. Okay, so itu nanti kita akan cuba buat satu sesi dan juga satu sesi lagi untuk data kuantitatif pula. Mungkin ada yang berminat untuk buat SPSS juga kan, sebab kalau kita buat SPSS tu, ada dia punya level tu ada tinggi sikit lah. Okay, ada tinggi sikit sebab kita dapat buktikan yang inovasi kita tu actually significant. Efek dia ada significant bila kita apply di dalam classroom kita tu. Okay, so inilah contoh-contoh penulisan lah. Kalau saya tunjukkan yang My Mamo Vono, sebab itu dia ada agak simple sikit. Apa yang kawan-kawan nampak sekarang ni, inilah penulisan inovasi yang kami hantar dulu untuk ke pertandingan. So kita bagi tahulah, perkenalkanlah Sepati, lepas tu bagi tahulah macam mana kita dapat idea tu sikit-sikit, apa objektif, okay, macam mana fasa pelaksanaan. Yang ini semua ni senang untuk disampaikan. Apa tu innovation yang kita buat, semua benda-benda ni sepatutnya agak senang lah, agak mudah sebab innovation yang kita buat tu kita sendiri sudah faham kan, so it shouldn't be difficult lah. Dan yang paling utama tadi tu, bila presentation of the data lah, keberkesanan project tu. So tidak perlu takut sebenarnya, kita boleh guna data-data yang simple macam ni, kita boleh guna data kualitatif contohnya, dan itu sudah boleh dikira sebagai satu keberkesanan lah. Dan ada satu lagi, mungkin agak terlalu awal untuk saya share. At one point, bila
projek tu dah siap, kalau kita sempat untuk apply for copyright, okay, copyright daripada MyIPO, ini akan ada satu poin tambahan lah dalam pertandingan inovasi. Tapi yang ini kita tidak perlu risau dulu. Kita kena ada projek dulu. Sudah ada projek tu, dan kita boleh apply for copyright. So untuk projek, semua projek kimia dari unit kimia yang sudah pernah dibuat dari tahun 2018 sampai yang terkini, semua projek tu sudah menerima perlindungan hak cipta lah daripada MyIPO. So bila kita ada perlindungan yang ini, kita dapat poin yang lebih lah di dalam pertandingan inovasi tersebut. Tapi yang ini, macam mana cara untuk kita apply MyIPO ni, saya akan ajar pada sesi yang lain lah, sebab dia agak teknikal. Cara kita nak isi borang, cara kita nak hantar borang and apply, and apa yang kita nak hantar tu, it's a little bit too technical lah for me to share for today punya session. Okay? So I think yang benda tu saja yang saya perlu sampaikan about innovation dan betapa mudahnya untuk buat projek inovasi. Okay, kita ada about 15 minutes. Ada apa-apa soalan? Ada soalan daripada kawan-kawan pensyarah, boleh tanya sekarang. So selepas ni saya akan buat satu Google Form. Nanti kawan-kawan kena isilah untuk, I just want to get sebagai JK inovasi kan. I just want to have data lah, berapa ramai yang dah ada kumpulan, berapa ramai yang nak buat sendiri-sendiri. Okay, dan nanti kita akan cuba follow up every one of you. Dan kita cuba bantulah. Kita boleh cuba bantu dari segi technicality, dari segi pembangunan inovasi itu. Ramai yang boleh bantu. Syazwan boleh bantu, Ashandi boleh bantu, ramai lagi. Dalam unit itu, I believe there are a lot of people that capable to help. Ada soalan? Bas, Alexinova, Kak Biba, ada apa-apa nak share? Maybe sepatah dua kata untuk memberi semangat kepada ahli-ahli unit untuk buat inovasi. Syazwan, do you have anything to share? Anything to share? Kalau dengar kah? Dengar. Okay. Tak, kalau in my opinion lah kan, untuk inovasi ni kan, tak payah fikir terlalu kontor, kita just tengok benda paling simple sekali. Sometimes the simplest thing tu will make the biggest difference. Tak payah nak fikir macam, I have to do a lot of things lah. That's my opinion. Kadang-kadang tu kita dah buat inovasi tu dalam kelas, cuma kita tak sedar itu adalah inovasi. Sangat betul. Itu saya setuju actually. So I think that's one thing lah. Kita macam, instead of kita dah buat ada benda tu, kita try teknik tu, kita just dokumentkan saja. Itu dah jadilah satu inovasi untuk kita. Yes. Itu sangat betul. Apa yang Syazwan share itu sangat betul dan sangat benar dan sudah sedang terjadi. Ramai bila kita sembang dengan kawan-kawan pensyarah kan, actually dia buat teknik tu, dia apply buat teknik ajar macam tu, dah jadi inovasi actually. Cuma masalah dia tidak direkodkan. Okay, sayanglah dia tidak direkodkan. Padahal benda tu sudah boleh dijadikan sebagai satu point kepada inovasi. Okay, thank you Syazwan. Kalau ada apa lagi, Kak Biba nak share something? Tak. Cuma kan yang saya punya tu kan, memang pun saya pun tak tahu itu boleh masuk pertandingan inovasi. Bila saya tulis tu kan, itu buat macam research kan ya. Lepas tu tanya B, boleh tak ni nak masuk inovasi ni? Nak buat apa ni kan? Lepas tu kita pergi ke sekolah tu kan. Lepas tu saya nampak, ini macam tu inovasinya. Yes, betul-betul. Thank you, Biha. Itulah ya. Daripada penulisan, lepas tu kita pergi ke sekolah tu, saya baru mengenal lah itu, inovasi. Yes, apa yang Kak Biba sebut tadi yang pergi ke sekolah tu, itu adalah salah satu elemen di dalam untuk mendapat mata yang lebih lah bila kita nak pergi pertandingan kan. Kita buat satu program promosi. Kita nak promosikan inovasi yang kita sudah buat tu, kita jangan simpan untuk diri kita saja. Contoh
Contoh kita dah apply teknik ni, berjaya, and you want to join pertandingan inovasi. It's much better before you join the pertandingan, kita war-warkan dulu, kita share kepada orang unit kita, mungkin boleh buat sesi Google Meet macam begini, kita share dulu, share dengan sekolah lain, macam yang Kak Biba hari tu, kita pergi di sekolah secara in person lah. So kalau dapat buat macam tu, it's much better sebab dia punya feel dia tu much better lah sebab kita akan bersama-sama dengan student tu di sana. Kalau tidak boleh ke sekolah, apatah lagi zaman sekarang kan, kita boleh buat secara Google Meet. Dan benda ni ada dibuat oleh kumpulan dari Farah Maths ke Fizik? Maths kan? Dorang Farina. I think so. Dorang buat, masa tu dorang reach out to me, tanyalah macam mana lagi how to improve the project and so on. And saya bagi tahulah, oh it's better if you promosikan dulu you punya project, bagi tahu dengan orang, dapatkan feedback orang luar, macam mana project tu nak dibangunkan. So apa yang dorang buat Google Meet session lah, dorang share melalui Google Meet pun boleh juga. So itu satu lagi elemen di dalam inovasi lah. The reason kenapa saya tak nak share itu sekarang sebab mungkin benda tu kemudian kita boleh buat actually. Dah ada innovation tu, yang penting kena ada inovasi tu dulu, kena ada data tu dulu, data keberkesanan tu, and yang kemudian tu the next step tu kita boleh buat kemudian. Okay, Meza dia tanya, kita ada 8 minit lagi before we gonna end. Meza tanya, what is the main difference between report of PLC, KIK and R&D? Okay, main difference ya. Kalau R&D, report itu mesti berdasarkan penulisan, either you want to do kuantitatif, kualitatif ataupun mixed mode kan. Yang itu paling basic lah. So, kalau you kuantitatif, then you know penulisan itu macam mana, kena ada tujuan, intro dia, tujuan dia, kena ada literature review dia lagi. R&D mesti ada literature review. Lepas tu kena bagi tahu lagi, kalau buat kuantitatif, kena bagi tahu apa dia punya variable and so on. Dia very technical lah untuk R&D. Kalau KIK dia bukan macam R&D. KIK dia lebih intensif sebab KIK dia macam inovasi. Cuma KIK dia fikir dari awal lagi. Dia mau tahu macam mana kumpulan kamu tu dapat mengenal pasti masalah dan apa tools yang kita guna untuk mengenal pasti masalah tu. Itu KIK. Kalau inovasi, dia tak kisah pun. You want to present benda tu, it's okay. Itu mungkin tambahan-tambahan, tapi dia tidak emphasize. Okay, itu pertandingan inovasi. Yang penting innovation kau tu, it's working. Ada innovation, ada bukti keberkesanan, ada buat promosi, okay, semua okay, dan dah boleh dah. Okay, itu innovation is very simple. Tapi KIK, dia akan tanya lagi, macam mana kamu dapat idea inovasi ni? Apa masalah dia sebenarnya? Macam mana you dapat tahu masalah ni yang paling mau diselesaikan? Apa tools yang kita guna? Saya ada tools, saya sebut tools. Tools dalam KIK tu sangat banyak. So, if I want to share about KIK dalam masa 1 jam, tidak akan habis, tidak akan cukup. Kita perlu seminggu actually. So, terlalu banyak tools. So, untuk KIK dari sebelum dapat inovasi tu, dia mau tahu lagi masalah apa yang kamu list, kenapa pilih masalah tu. Lepas tu, you kena bagi tahu lagi, kalau kita guna contoh kaedah design thinking dalam KIK, kau kena bagi tahu lagi apa 3 innovation yang you terfikir dan ada banding ke tidak 3 innovation ni before you want to decide this one innovation yang you want to kembangkan. Itu satu KIK. It's very intensive lah, labor intensive. Dan bila dah pilih innovation yang you want to pakai to solve the problem, kau kena bagi tahu lagi perkembangan prototype dia tu pula. Prototype pertama macam mana? Okay. Lepas tu bangunkan prototype yang kedua, prototype yang ketiga. Dan kenapa prototype ni is the best one? So, apa keberkesanan dia? Apa impact, monetary impact? Usually KIK dia fokus on impact dari segi wang, duit. Dia mau tengok berapa juta you jimat, berapa masa you jimat. Dia banyak fokus on monetary impact lah on KIK. So, itu beza dari segi report. Kalau PLC, I think I'm not the very best person to talk about this. Mungkin Shazwan boleh share a bit about PLC punya penulisan. What is the difference? I know it's about ada PDCA lah. Shazwan? PLC okay. Sebab Shazwan pakar PLC kan di unit. Itu saya tak pakar ya, saya biasa-biasa saja. Kalau PLC ni dia lebih kepada macam mana kita penulisan tu, kita tengok apa format apa yang kita ambil. Dia ada tools itu. Contoh macam kita nak buat lesson study, kita nak buat teacher sharing, kita nak buat
peer coaching, video kritik. Okay, dia ada format-format dia yang tersendiri lah. So dia lebih kepada macam mana proses pelaksanaan tu sendiri. Dia involve daripada daripada contoh macam lesson study tu, daripada sebelum kita buat satu lesson tu sampailah melaksanakan, sampailah post melaksanakan tu, dia ada report-report yang kena buat. So itu antara benda yang saya notice lah masa buat penulisan PLC sebelum ni. Tapi dia agak panjang lah. Yes. So boleh nampak lah actually ada beza lah actually dari segi penulisan PLC, KIK, R&D. Dan PLC, KIK ni dia harus dijalankan secara berkumpulan lah. Kalau R&D tu kita boleh buat secara solo. Itu juga salah satu dia punya differences lah. Ada apa-apa lagi soalan lain? Kita ada 4 minit lagi before we going to end our kursus. Mudahnya buat PDP, inovasi PDP. I think semua ada idea kan? Yang kita nak jalankan lagi. Bolehlah cari-cari ahli kumpulan sekarang. Kalau tidak ada ahli unit yang berkenan di hati, tidak ada masalah untuk mencari rakan kumpulan di college yang lain. Itu lagi hebatlah. Kalau kita boleh buat collaboration inter-college. Okay, Cik Yop ada idea. Okay, good. Itu ada dilakukan. Okay, kalau mungkin ramai yang belum kenal lagi, ada Kak Puan Rozila. Kami biasa panggil Kak Ila. Dia adalah otai KIK dan inovasi di Matric. Diorang ada buat satu grup hari itu. Dia adalah inter-college. Okay, dari Selangor seorang, dari Perak seorang, I think Johor seorang. Boleh, tidak ada masalah. It's way better, okay? Because kita nampaklah jalinan antara college tu. Jadi bila kita bentangkan projek tu dalam pertandingan inovasi, wow factor dia tu ada. Oh ya, dalam inovasi dia mementingkan wow factor tu. So wow factor tu terletak bila kita nak present tu nantilah. So sebenarnya tidak ada alasan lah actually for us to tak nak buat tidak ada kawan. Kita boleh cari kawan daripada college lain, kita boleh cari even kawan daripada unit lain untuk buat satu innovation. Maybe sebab kimia ni ada kaitan dengan matematik, baru hari tu kita buat reaction kinetic kan. And I realize ada student kita ni masih lemah dalam memilih skala graf. Okay, so dia punya basic maths tu agak lemah lah actually. Mungkin kita boleh gabung dengan bahasa Inggeris. Okay, kita perbaiki ada satu innovation for bahasa Inggeris untuk dia perbaiki dia punya kosakata dalam scientific terms, tidak ada masalah. You can do that too. Dan I think belum ada lagi orang buat innovation tu. So siapa yang boleh terfikirkan benda tu, boleh you can reach out to some people dalam English, you can work together with them. Think about innovation yang mungkin boleh memperbaiki orang punya vocab dalam bahasa Inggeris untuk scientific terms. Dan bila orang lebih faham, soalan tu pun diorang lebih faham dan lebih yakin lagi. Sebab saya pernah jumpa satu student, dia nampak skema jawapan, oh macam ni saya pula mudah dia sir. Kenapa kau rasa susah? Oh dia cuma tidak faham bahasa Inggeris. Itu ada masalah juga kan. So mungkin benda-benda tu kita boleh ada dalam kalangan rakan unit yang boleh take the challenge lah untuk buat benda tu juga. Okay, we have another 1 minute. Kalau tidak ada soalan, tepat pukul 3 petang, kita boleh menutup tirai kursus kita pada petang hari ini. Dan kita boleh ada peluang lagi lah untuk join. Ada satu lagi kursus sedang berjalan concurrently kan. So kita boleh join itulah. Okay, tidak ada soalan. Soalan-soalan panas maybe. Dari mana dapat duit untuk mendapatkan inovasi, itu kena pandai-pandai lah. Usually kita akan terpaksa mengorbankan dulu duit sendiri. Kadang-kadang kalau ada sponsor-sponsor tu, itu lebih baik lah. Tapi usually kalau kita buat innovation ni, akan ada sacrifice sikit dari segi masa itu pasti. Sebab you have to do the project. But then again, it's gonna be worthwhile because you're gonna do it for the sake of your student. Dari segi dana, dari segi wang ringgit, kena fikirkan innovation yang tidak begitu consume a lot of money lah. Kita boleh fikirkan itu. Okay, so sekarang sudah pukul 3 petang. I think kita boleh akhiri kursus kita pada petang hari ini. I really hope that akan adalah kumpulan inovasi yang baru yang akan muncul selepas kursus ni. Dan kalau ada soalan, bolehlah tanya kumpulan yang bolehlah tanya Syazwan ke, boleh tanya
Andi kah, boleh tanya Jun, Umi, okay, Kak Biba, orang-orang yang saya pernah bekerja untuk buat innovation ni, they can do it and I think they can guide you through. Okay, so for that, I just gonna end that. Thank you very much, everyone. Thank you, sir. Okay. Nanti saya akan bagi link SPL LG. Thank you, Byron. Thank you, sir. Okay. Thank you, Byron.